Buletin Didik 7 Mei bersama saya, Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM mengarahkan sekolah di seluruh negara tetap menangguhkan aktiviti di luar bilik darjah susulan cuaca panas bagi mengelakkan risiko strok haba. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, langkah itu masih perlu dilaksanakan sehingga keadaan selamat untuk murid dan pelajar menjalankan program di luar kelas. Katanya, KPM menjalankan pemantauan bersama Kementerian Kesihatan KKM dan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Penangguhan itu bersifat sementara berdasarkan keadaan cuaca lah. Dan ada setengah negeri cuaca semakin baik. Ya? Jadi kita akan pantau dari semasa ke semasa dan akan sentiasa memberi pedoman berdasarkan garis panduan dan juga nasihat daripada kementerian-kementerian yang berkaitan. Beliau ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Nibong Tebal. Hadir sama Ketua Pengarah KPM Datuk Pakarudin Ghazali. Beliau diminta mengulas kebimbangan segelintir ibu bapa apabila masih ada sekolah yang mengadakan aktiviti luar kelas, terutamanya merentas desa walaupun KPM sudah mengeluarkan arahan dan pekeliling supaya menangguhkan semua program luar. Terdahulu, segelintir ibu bapa mendedahkan di media sosial mereka menerima surat dari pihak sekolah memohon kebenaran anak mereka mengikuti aktiviti merentas desa. Seramai 388 graduan Kolej Tingkatan 6 Tawau, Sabah menerima sijil graduasi masing-masing pada Majlis Apresiasi Kolej berkenaan. Selain sijil, majlis turut menyaksikan penyampaian anugerah khas kepada pelajar cemerlang. Antaranya termasuklah anugerah khas co-curriculum, anugerah khas hal ehwal murid, anugerah khas pengetua dan anugerah khas pelajar harapan. Turut menerima penghargaan pada majlis itu, 20 pelajar cemerlang Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM bagi semester 1 dan 2. Pengarah Kolej Tingkatan 6, Mat Nur Sima berkata, program adalah rangka dalam usaha untuk menghasilkan modal insan yang berdaya saing dan berketerampilan daripada pelbagai aspek. Tambahnya, dalam merealisasikan matlamat itu, pencapaian dan kejayaan cemerlang pelajar perlu dihargai dan diraikan. Selain memberi pengiktirafan kepada pelajar yang berjaya, program itu diharap dapat meningkatkan motivasi kepada pelajar. Majlis hari ini adalah sangat formal dan juga satu bangga kepada kita. Kami boleh kerana kami sudah mengalami banyak dan hari ini ialah macam satu hasil kepada kita lah yang kasih macam menjamin kejayaan kita. Selain daripada keluarga saya, kawan-kawan saya pun membantu saya dalam mendorong. Sebab saya ini jenis yang kadang-kadang mengikut perasaan juga. Macam kadang kalau malas belajar, ada kawan-kawan saya yang support saya dari belakang untuk belajar. Saya akan banyak cari soalan pasir supaya saya boleh tahu bagaimana cara MPM akan keluarkan soalan. Lepas tu saya akan fikirkan strategi untuk membuat jawapan yang terbaik supaya saya tidak akan salah atau kalang kabut semasa jawab SM. Setiap tahun pencapaian akademik ataupun co-curriculum di kolej ini telah menampakkan peningkatan yang begitu baik. Jadi saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada pentadbir dan juga pengurusan Kolej Tingkatan 6 yang mana pada ketika ini di bawah Encik Mat Nur Simah sebagai pengarahnya dan seluruh warga pendidik yang terlibat, dan saya yakin sekiranya pejabat pendidikan daerah, PIBG, para ibu bapa dan semua pelajar bersatu hati fokus dengan satu matlamat untuk mencemerlangkan kolej tingkatan ini. Saya yakin kolej tingkatan ini akan menjadi satu kolej yang antara yang terbaik. Menjelang Hari Guru tahun ini, warga pendidik membuka tirai sambutan itu dengan pelbagai program dengan cara tersendiri. Di Terengganu, 15 guru melakar sejarah apabila melakukan aktiviti menyelam untuk meraihkan sambutan Hari Guru di dasar laut di Pulau Perhentian. Acara sambutan dianjurkan Koperasi Co-op Bank Pertama Malaysia Berhad CBP dengan kerjasama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kuala Besut.
Program diiktiraf The Malaysia Book of Records sebagai program penganjur pertama meraihkan Hari Guru di dasar Taman Laut di Pulau Perhentian. Majlis sambutan disempurnakan oleh Pengarah Pendidikan Terengganu, Abdul Muingah. Abdul Muin yang turut menyertai selaman berkata, aktiviti berkenan sebagai penghargaan dan meningkatkan motivasi warga pendidik. Seramai 33 penyelam terdiri daripada 15 guru Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT serta kaki tangan CBP mula menyelam pada pukul 10.30 pagi dan menghayati keindahan dasar laut kira-kira 45 minit. Tambah menarik, ada yang memakai pakaian seorang guru dengan kemeja dan tali leher ketika menyelam. Acara bertujuan meningkatkan kesedaran keselamatan di dalam air, mengasah kemahiran dan gaya hidup sihat melalui aktiviti rekreasi sukan selam scuba di kalangan guru. Secara tidak langsung memperkenalkan Pulau Perhentian sebagai lokasi selam scuba dan selam snorkeling yang terkenal. Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia PSSCM mempunyai perancangan untuk menyumbang lebih berkesan ke arah pembentukan Malaysia Madani melalui ilmu dan kemahiran silat. Presidennya yang juga guru utama Datuk Maiden Kadir Shah berharap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudi menerima kunjungan dan mendengar sendiri perancangan yang telah disiapkan. Menurut Datuk Maiden Kadir Shah, langkah paling besar ialah menjadikan silat sebagai satu kegiatan ko-kurikulum di peringkat sekolah. Silat juga seharusnya diberi ruang memasuki institusi pendidikan guru di negara ini bagi melatih bakal guru yang kemudiannya akan menjadi jurulatih dan guru penasihat kelab ko-kurikulum silat di sekolah. Mereka akan jadi tenaga pengajar selain daripada mereka mengajar subjek wajib, dan mereka wajib juga menjadi guru-guru ko-kurikulum di sekolah-sekolah menengah. Maka dengan cara itu, silat cekak itu dapat disampaikan. Maka apabila kita sampaikan ilmu ini, maklulah kita akan dapat melihat bagaimana ilmu ini dapat mengisi dan membangunkan nilai madani yang kita harapkan. Tambah beliau, kertas cadangan bersama kajian ilmiah untuk tujuan itu sudah pun siap untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri PSSCM di Seremban semalam, beliau berkongsi kemampuan PSSCM yang berusia 58 tahun. Memiliki modul mekanisme dan tenaga mencukupi dan cuma memerlukan ruang untuk sumbangan lebih efektif kepada pembentukan Malaysia Madani. Pada majlis sama, turut diadakan demonstrasi silat yang nyata menjadi tumpuan. Turut menambah keceriaan majlis, selain PSSCM, setiap wakil negeri menghidangkan menu negeri masing-masing sebagai juadah menjamu selera. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyambut baik keputusan perbicaraan kes penderaan anak istimewa sindrom Down yang dikenali sebagai adik Bella. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, keputusan kes terbabit memberikan satu isyarat kepada masyarakat bahawa kementerian itu akan memastikan pembelaan sewajarnya diberikan terhadap kes-kes penganiayaan kanak-kanak seperti kes adik Bella. Adalah satu pengajaran untuk mereka yang menjalankan program, iaitu program di pusat-pusat penjagaan kanak-kanak. Memang banyak perkara yang berlaku, tetapi dengan adanya keputusan Bella ini, ia akan memberi satu orang kata warning lah, satu signal kepada orang di luar sana. We in the ministry, kerajaan tidak akan berputus asa untuk pastikan kita akan mendapat pembelaan untuk Bella ini.
Beliau berkata demikian selepas melancarkan larian amal Kelab Rotary di Kuching. Menurut Datuk Seri Nancy, kejayaan kes itu bukti bahawa kementeriannya sentiasa komited dalam memastikan kebajikan anak-anak dalam perlindungan sentiasa dijaga dengan selamat. Malah, beliau turut menghargai peranan badan bukan kerajaan yang sentiasa membantu kementerian itu, khususnya berkaitan usaha untuk mendapatkan pengadilan terhadap kes adik Bella. Pada 3 Mei lalu, Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur mendapati pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali bersalah mengabaikan dan menganiaya seorang remaja sindrom Down dikenali sebagai Bella. Kes demam denggi di Melaka semakin membimbangkan apabila merekodkan peningkatan lebih 2 kali ganda iaitu 103% atau 322 kes dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Exco Kesihatan, Sumber Manusia dan Perpaduan Melaka, Ngui Hisam berkata, berbanding tempoh sama tahun lalu, kes demam denggi yang direkodkan ialah sebanyak 158 kes. Terdapat 4 wabak aktif dilaporkan pada minggu ini, iaitu 2 di Melaka Tengah, 1 di Jasin dan 1 di Alor Gajah. Jadi sehingga minggu ke-17 yang berakhir pada 29 April dan sebanyak 322 kes denggi didaftarkan di negeri Melaka. Jumlah ini menunjukkan peningkatan kes sebanyak 160 kes atau 103% berbanding tempoh masa sama tahun 2022. Tambah Hisam, daripada keseluruhan kes direkodkan, daerah Melaka Tengah mencatatkan kes demam denggi tertinggi dengan 241 kes diikuti 52 kes dan 29 kes masing-masing di Jasin serta Alor Gajah. Jelas beliau, tiada kematian direkodkan meskipun terdapat 14 wabak dilaporkan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pihaknya turut mengesan 4 lokaliti panas kes demam denggi iaitu di Taman Perkota dan Jalan Sekolah di Kampung Padang Temu di daerah Melaka Tengah. Manakala 2 lagi kawasan panas ialah di Taman Merlimau Baru, Jasin dan Batu 21.5 Kampung Solok dekat Alor Gajah. Serentak itu pihaknya dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT akan mengaktifkan program gotong royong di setiap kawasan perindustrian, perumahan dan kampung bagi membendung wabak denggi daripada terus merebak. Beliau menemui media pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Dewan Undangan Negeri Macap Jaya di Alor Gajah malam semalam. Hadir sama Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abu Rauf Yusof. Bersua kembali. Aktiviti fizikal antara terapi yang membantu merangsang perkembangan minda kanak-kanak berkeperluan khas. Kepelbagaian aktiviti juga membantu kanak-kanak terbabit dalam kestabilan emosi, integrasi sosial dan kemahiran motor. Gimnastik antara aktiviti fizikal yang menjadi pilihan ibu bapa yang mempunyai anak berkeperluan khas. Fatin Hani Muhammad Sharif, pemilik Stars Gymnas, berkata kelas untuk kanak-kanak berkeperluan khas dibuka selepas mendapat permintaan memberangsangkan daripada ibu bapa. Tapi after few months, saya dapat feedback daripada parents yang nak hantar anak diorang yang ada special needs. Contoh macam autism, speech delay, ada yang some motor, diorang punya motor skill very slow, even dah 8-9 tahun. So saya rasa macam why not kita bagi peluang dekat anak-anak kecil yang lain. Bekas atlet gimnastik itu berkata, ketika ini gimnasiumnya mempunyai 4 kanak-kanak berkeperluan khas yang mengikuti latihan. Lebih menarik, kanak-kanak berkeperluan khas tidak diasingkan dengan kanak-kanak lain. Ia bertujuan mendidik masyarakat dari awal untuk tidak memberi stigma kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Sungguh pun tidak sampai setahun kelas latihan gimnastik itu dibuka, rata-rata ibu bapa mengakui perubahan ketara dapat dilihat pada anak mereka. Dah setahun lah lebih kurang. Dah setahun. Kalau dia masuk dulu awal-awal memang dia just lari je, dia tak ikut orang. Alhamdulillah sekarang ni nak kata dia follow 100% tu belum lagi lah. Tapi dia dah follow kat orang. Dia boleh tengoklah, dia boleh duduk lah, dia boleh ikut sikit-sikit.
Sementara itu, bagi Nur Liana Faika yang mempunyai anak mengalami kelewatan bertutur mengakui, gimnasium terbabit membantu anaknya berkomunikasi. Mula-mula saya buat research dulu sebab macam speech delay ni kita kena ada banyak aktiviti. Kita try polish dia punya skill lah. Dalam communication pun penting juga. First kita dia hantar sekolah and then terapi. And then kita try cari aktiviti luar. Macam sebabkan dia suka aktiviti yang lasak, so kita cari gimnastik lah yang sesuai. And then ramai kan. Sebab tu bolehlah banyaklah improvement daripada dia. Harapan Liana, melalui aktiviti terbabit, anaknya akan berkomunikasi dan mampu mengawal emosi dengan lebih baik. Sukan drone kini semakin popular dalam kalangan masyarakat sebagai hobi ataupun permainan. Selain digunakan untuk operasi pemantauan atau pengintipan, drone kini dijadikan sukan perlumbaan yang menjanjikan masa depan lebih cerah buat sukan di Malaysia. Drone atau kenderaan udara tanpa pemandu UAV kini dijadikan sukan perlumbaan di mana satu penganjuran perlumbaan drone telah diadakan di Kompleks Sukan Tawau, Sabah. Program dianjurkan dengan kerjasama Persatuan Perlumbaan Drone Malaysia dengan Multi GP Malaysia. Ia turut mendapat sokongan daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Perlumbaan disertai 14 peserta termasuk dari Semenanjung Malaysia dan Sabah. Dalam 5 tahun dalam hobi ni, jadi untuk penyertaan ni saya memang amat gembira lah dapat masuk untuk pertandingan ni sebab bagi saya dapat pergi ke tempat-tempat lain adalah yang paling best lah sebab bagi saya kita dapat jumpa kawan-kawan dari seluruh tempat macam di Brunei, macam saya pernah pergi ke Korea, pergi ke China, sudah saya dapat jumpa kawan-kawan di seluruh dunia. Dia sebenarnya hobi ni bagi saya adalah experience lah untuk dalam hobi ni kita mengeratkan silaturahim satu. Dalam bahagian knowledge, bagi saya benda ni adalah bagus untuk anak-anak muda. Sudah menyertai permainan drone ni sudah lebih kurang 5 tahun. Di KK saja sudah 2 kali lah. Yang ni kali kedua lah yang dianjurkan oleh Tawau. Dulu di KK. Perasaan memang seronok lah bermain drone ni. Sebab kita boleh jumpa kawan-kawan dan juga kawan-kawan baru. Sama kita boleh bersharing knowledge lah tentang drone ni. Habis tu kalau perasaan saya sukan ini perlu dikembangkan dan Menurut pengerusi penganjur Muhammad Iksan Wahab, kategori yang dipertandingkan adalah drone bersaiz 5 inci di mana kelajuan drone boleh mencecah sehingga lebih 300 km sejam. Penganjuran ini sebenarnya dikerjasama dengan Drone Racing Association Malaysia dengan Multi GP Malaysia, disokong penuh oleh Jabatan Ketua Menteri Negeri Sabah dan Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi. Di samping itu ada juga sokongan-sokongan daripada sponsor-sponsor kita, lokal sponsor dan sponsor di peringkat negeri. Jadi harapan kami dalam perlombaan ini sebenarnya sebenarnya tujuan kami ini untuk berkempen untuk memperkenalkan sukan ini di peringkat daerah Tawau. Perkembangan Sukan SEA Kemboja. Malaysia menambah 3 pingat emas pada hari kedua rasmi pertandingan. Skuad karate negara terus menampilkan aksi membanggakan apabila menambah 2 lagi pingat emas, menjadikan mereka penyumbang emas terbesar setakat ini dengan 4 emas. Turut mencuri tumpuan skuad pencak silat yang meraih pingat emas menerusi acara seni ganda putera. Sehingga jam 6 petang tadi, Malaysia meraih 5 pingat emas, 8 perak dan 13 gangsa. Emas ketiga dari kem karate negara menerusi H. Surya Shankar, acara komite lelaki bawah 60 kg. Pada aksi yang berlangsung di Troy Changvar, Phnom Penh, Surya menepati ramalan mudah mengalahkan lawan dari Indonesia, Adi Saputra dengan kiraan mata 13-5. Skuad karate terus menceriakan kontingen negara apabila menambah pingat emas keempat. Kali ini menerusi R. Sharmendran selaku pembawa jalur gemilang kontingen negara menerusi acara komite 75 kg. Dia menewaskan peserta tuan rumah C. Sotpanith dengan keputusan 6-5.
Sementara itu, Malaysia terlepas kilauan pingat emas menerusi acara obstacle race berpasukan lelaki pagi tadi. Gandingan Galib Azimi, Muhammad Reda Roslan, Nur Hafiz Said Alwi dan Yong Wei Teng mencatat masa 25.15 saat untuk berpuas hati dengan pingat perak. Pingat emas acara ini dibenangi Filipina yang mencatat masa terpantas 24.47 saat. Gangsa pula digongsi Indonesia dan Laos. Dalam saingan berpasukan wanita, skuad negara meraih pingat gangsa, membariskan Yip Hui Teng, Tan Soi Ling Reni, Wan Atira Hidayah Fuzli dan Ong Sherlin. Mereka merekodkan masa 41.00 saat. Juara kekal milik Filipina yang menewaskan Indonesia pada saingan akhir. Malaysia menamatkan acara obstacle race di Phnom Penh dengan mengumpul 1 perak dan 3 gangsa sepanjang 4 hari pertandingan berlangsung di Pusat Konvensyen Chroy Chang Var. Turut menceriakan kontingen negara, pasukan sepak takraw tidak diberikan harapan tinggi mereka meraih gangsa menerusi acara Chin Lun. Bagaimanapun, Malaysia berkongsi pingat dengan Laos yang menang pada perlawanan penentuan itu. Malaysia meraih 274 mata, manakala Laos 298 mata. Pingat emas acara ini milik Kemboja. Di Pusat Akuatik Morodok Teko, perenang senior P. Jing Eng merangkul pingat gangsa pada hari pertama pertandingan. Beraksi dalam acara 50 meter kuat dada wanita, Jing Eng membuat catatan 31.94 saat. Jing Eng yang membuat penampilan kelima di Temasya Dwi tahunan ini jelas gembira membantu menyumbang pingat buat Malaysia. Dalam pada itu, laluan skuad bola sepak bawah 22 ke separuh akhir tampak berliku ekoran kekalahan kepada Thailand semalam. Tiada jalan lain buat Malaysia, mesti menundukkan juara bertahan Vietnam esok atau cabaran berakhir setakat peringkat kumpulan. Percaturan jurulatih Ella Varasan melakukan 4 pertukaran dalam kesebelasan utama nyata tidak menjadi. Sebaliknya, Thailand selesa mendominasi perlawanan yang berlangsung di Stadium Prince, Phnom Penh dalam cuaca panas hampir 40 darjah Celsius. Separuh masa pertama terikat tanpa jaringan. Itu pun dek ketangkasan penjaga gol Sheikh Ehsan Nazril Sheikh Azman yang menafikan asakan Thailand. Selepas rehat, Malaysia memasukkan 5 tenaga baharu dalam usaha mengimbangi penguasaan Thailand. Namun itu masih tidak memadai apabila Thailand membuka jaringan pada minit ke-73 menerusi rembatan Anand Yotsangwal. Ketika skuad negara cuba bangkit memburu gol penyamaan, kelekaan benteng pertahanan dihukum lagi menyaksikan Thailand menambah gol kedua menerusi pemain berusia 17 tahun, Yoksakon Burapa, 6 minit sebelum permainan tamat. Kekalahan 0-2 memaksa skuad negara tiada pilihan lain, mesti mengalahkan juara bertahan Vietnam esok. Jika menang, masih ada peluang untuk mara ke separuh akhir, tetapi mesti menewaskan Singapura pada perlawanan terakhir kumpulan B 11 Mei nanti. Sementara itu, nasib skuad bola sepak wanita negara lebih malang apabila tersingkir daripada persaingan meskipun masih memiliki 1 perlawanan dalam kumpulan A. Semalam, Malaysia tewas tipis 0-1 di tangan Filipina di Stadium RCAF Phnom Penh. Turun dengan misi mengelak kekalahan, nasib nyata tidak menyebelahi skuad negara. Dibimbing jurulatih dari Jordan, Solin Al-Zoubi, Malaysia dibolosi jaringan tunggal pemain lawan Sarina Bolden pada minit ke-6 masa kecederaan. Kekalahan yang terus menutup peluang Malaysia ke separuh akhir selepas turut tumpas 0-3 di tangan Vietnam pada aksi pembukaan. Skuad negara menamatkan kempen aksi kumpulan A menentang Myanmar Selasa ini. Aksi lagak ngeri merentasi sungai di atas titian tali di Copenhagen, Denmark mengakhiri Buletin Didik. Saya Syafri Izan Wahab. Salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.